Sekarang ni, isu perang tarif antara China dengan Amerika Syarikat telah menarik perhatian global sehinggakan dua-dua negara ni saling membalas kenaikan tarif antara satu sama lain. Jadi, bila isu ni dah memanas, saya terlintas nak menceritakan sejarah negara China. China yang kita kenal hari ini sebagai kuasa besar dunia. Sebenarnya dulu, China pernah pun menghadapi satu fasa yang sangat gelap dan huru-hara. Selepas kejatuhan dinasti Qing pada tahun 1911, China jadi macam kapal tak ada nahkoda. Pada masa itu, China tidak menjadi entiti yang bersatu, tapi berpecah belah. Setiap wilayah di China ada panglima perang dia sendiri, macam raja kecil pegang kuasa masing-masing. Dalam kekacauan pada masa itu, muncullah satu ideologi yang besar. Yang pertama, nasionalisme yang dibawa oleh Kuomintang. Satu lagi, komunisme yang dibawa Parti Komunis Cina. Dan dekat sinilah bermulanya satu cerita yang panjang mengenai perang saudara di China. Dalam konten kali ini, saya nak bawa orang tengok balik sejarah gelap China. Sebab kalau kita nak kenal China yang sekarang, kita kena tengok luka lama dia dahulu. Selepas dinasti Qing jatuh, yang merupakan dinasti yang terakhir dalam sejarah Raja-Raja China. China sebenarnya tak terus jadi negara moden macam yang kita bayang. Dinasti Qing jatuh sebab banyak faktor, antaranya kelemahan dalam pentadbiran, pemberontakan rakyat macam Boxer Rebellion dan juga kegagalan kerajaan nak kejar pemodenan. Selepas revolusi Xinhai pada tahun 1911 yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen, banyak wilayah dikuasai oleh panglima perang. Setiap wilayah ada tenteranya sendiri, ada undang-undang sendiri, macam negara dalam negara. Dalam kekacauan itu muncullah dua kuasa politik utama iaitu Kuomintang atau KMT nak bangunkan negara dengan semangat nasionalisme dan sistem republik. Satu lagi Parti Komunis Cina atau PKC yang ambil inspirasi dari revolusi Bolshevik di Rusia. Mereka nak perjuangkan komunisme, bantu rakyat marahan terutamanya petani dengan buruh. Parti Kuomintang ni diasaskan oleh Sun Yat-sen dengan tiga prinsip utama. Yang pertama nasionalisme, yang kedua demokrasi, yang ketiga kebajikan sosial. Tapi bila Chiang Kai-shek ambil alih, dia mula jadi makin authoritarian. PKC pula lahir pada tahun 1921. Masa tu PKC ni kecil je. Tapi makin lama mereka mula makin berkembang sebab orang kampung dan petani suka perjuangan mereka yang nak hapuskan sistem feudal dan nak adilkan tanah sama rata. Faktor-faktor utama terjadinya perang saudara ni antaranya perbezaan ideologi sebab dua-dua parti ni ada impian dia sendiri. Tapi sayangnya impian tu tak boleh wujud sekali. Jadi pertembungan dua ideologi ni punca besar kenapa perang ni tercetus. Selepas dinasti Qing jatuh, siapa yang pegang kuasa pun tak betul. Jadi KMT dan PKC masing-masing merasakan yang diorang ni layak pimpin negara. Walaupun mereka pernah bekerjasama dalam front bersatu pertama, tapi lepas KMT tindas alih PKC, dalam insiden pembersihan Shanghai pada tahun 1927, perang mula tercetus secara rasmi. Majoriti rakyat Cina pada masa itu adalah petani miskin yang ditindas. Kuomintang pula tak berjaya bantu mereka pada masa itu. Tapi Parti Komunis Cina janji nak bagikan tanah kepada mereka dan nak hapuskan sistem tuan tanah. So naturally, orang kampung mestilah sokong Parti Komunis Cina. Chiang Kai-shek punya pemerintahan makin lama makin korup. Rasuah, kronisme jadi macam biasa. Walaupun dapat bantuan daripada Amerika, ekonomi mereka tetap hancur. Hyperinflasi, rakyat susah, tentera pun lemah moral. Berbeza dengan komunis, semangat mereka tinggi dan lebih berdisiplin. Kuomintang dibantu oleh Amerika dan Parti Komunis Cina dibantu oleh Soviet dari belakang, siap bagi senjata Jepun yang dirampas dekat Manchuria. Ni bagi kelebihan kepada komunis. Bila Jepun ceroboh China pada tahun 1937, Kuomintang fokus berperang, tapi Parti Komunis Cina gunakan masa ni untuk kukuhkan kedudukan mereka dekat luar bandar. Slowly, mereka bina sokongan dari bawah. Perang saudara ni ada tiga fasa. Fasa yang pertama selepas tamatnya KMT dan PKC bekerjasama dalam front bersatu, KMT telah menyerang PKC. PKC terpaksa berundur jauh dan masa tu berlakulah Long March, perjalanan sejauh 9,000 km. Fasa yang kedua berlakulah penangguhan sementara dari tahun 1937 hingga 1945. Bila Jepun datang menyerang, kedua-dua pihak ni terpaksa berganding bahu. Tapi sejujurnya, kerjasama tu penuh dengan syak wasangka. Fasa yang ketiga, selepas Jepun kalah, perang sambung semula. Tapi kali ni, PKC jauh lebih kuat. Mereka menang banyak dalam pertempuran besar macam Wanghai dan Pinjing. Akhirnya Mao Zedong
Isytihar Penubuhan Republik Rakyat China pada 1 Oktober 1949. Kesan prasaudara ni Kuomintang kalah teruk. Chiang Kai-shek bawa pergi Kunir lari ke Taiwan dan tubuhkan kerajaan dekat sana. Sampai hari ini, Taiwan masih beroperasi sebagai entiti politik berasingan. Parti Komunis China telah menang dan sejak itu mereka bangunkan China secara besar-besaran. Tanah diagihkan kepada petani, ladang dikolektifkan. Tapi kempen macam Great Leap Forward dan revolusi kebudayaan banyak bawa penderitaan juga. Ramai yang mati kebeluran dan masyarakat jadi porak-poranda. Inilah hasil besar dari perang ni. Dua China dakwa yang mereka masing-masing kerajaan yang sah. Sampai ke hari ini, isu ni masih panas dengan tekanan dari Beijing dan sokongan dari negara macam Amerika Syarikat. Kalau kita tengok balik, perang saudara China ni bukan sekadar pertempuran dua parti. Ia adalah pertarungan ideologi, perjuangan kuasa dan reaksi rakyat terhadap penindasan lama. Ia bentuk semula wajah China dan kesannya masih terasa sampai ke hari ini, terutamanya dalam hubungan antara China dengan Taiwan. Sejarah ni penting untuk kita faham sebab dari situlah kita boleh nampak bagaimana revolusi, ideologi dan kuasa boleh ubah arah sesebuah negara. Kalau ada kisah sejarah yang buat korang tertanya-tanya, jangan malu-malu, komen di dekat bawah. Jika korang rasa kisah ni menarik, jangan lupa like, follow dan share The Merdeka Journal untuk video akan datang. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih.